Padang terap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nasrin Ketua memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2012. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul azim. Dialah yang Allah yang telah menjadikan ataupun memudahkan bumi bagi kamu, maka hendaklah kamu berjalan pada setiap penjuru bumi dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan olehnya, dan akhirnya kepada Allah lah kamu akan kembali. Saya ingin membahaskan berkaitan dengan bajet ini daripada persepsi saya sebagai seorang anak muda. Bajet yang bagi saya merupakan satu manifesto untuk digunakan oleh Barisan Nasional dalam menghadapi PRU yang ke-13. Dan saya merasakan bahawa inilah merupakan satu bajet yang akan menjadi penentu kepada kelangsungan Barisan Nasional dan satu tawaran balas kepada bajet yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat, tepatnya apabila Barisan Nasional berdepan dengan tawaran buku jingga oleh Pakatan Rakyat. Saya melihat walaupun bajet ini seperti mana yang seperti kita faham, yang merupakan satu instrumen utama dalam urus tadbir kewangan kerajaan yang melibatkan perancangan unjuran pendapatan pembelanjaan sebuah negara bagi tahun akan datang, yang mana intinya menjurus kepada cukai, kepada perbelanjaan kerajaan, iaitulah merupakan objektif utama kepada pertumbuhan, pengawalan inflasi dan pengurangan pengangguran. Bagi saya ada beberapa persoalan yang ingin saya bangkitkan dalam membincangkan persoalan bajet yang bertemakan membela rakyat, mensejahtera negara. Betul, mungkin setengah pihak melihat bajet ini adalah sesuatu yang menggembirakan dan menghiburkan setengah rakyat. Dia adalah merupakan sesuatu yang bersifat sementara bagi saya. 1.3 juta rakyat yang terdiri daripada penjawat awam, mereka alhamdulillah mendapat sedikit sebanyak peruntukan daripada bajet yang dibentangkan. Jumlah pekerja dalam negara kita kira-kira yang diunjurkan oleh kerajaan dalam laporan ekonomi adalah berjumlah lebih kurang 12 juta. 12.3 ataupun 12.6 juta. Apakah nasib mereka yang terlibat di dalam sektor swasta dan juga mereka yang bekerja secara tidak formal? Adakah yang dilayan hanya merupakan penjawat-penjawat awam, tapi pada masa yang sama kerajaan membiarkan nasib pekerja-pekerja swasta dan mereka yang bekerja secara tidak formal terpaksa berdepan dengan kadar inflasi yang akan meningkat dengan tawaran ataupun dengan bajet yang banyaknya, kebanyakannya bersifat one off seperti mana yang disebut oleh kawan-kawan dalam Dewan Rakyat ini. Jadi apakah sebenarnya yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional dengan pada masa yang sama pekerja-pekerja swasta, pekerja-pekerja tidak formal yang berdepan dengan inflasi ini? Apa nasib rakyat yang menjadi penoreh getah di padang terap, petani di Jerai dan juga nelayan di kawasan Kuala Ketuk? One off yang diberikan kepada khalayak ini akan menjadikan mereka kompetitif di dalam berdepan dengan harga barangan yang sedang meningkat naik ini. Pada masa yang sama kuasa beli mereka semakin menurun. Jadi sudah tentulah bagi saya kerajaan perlu melihat, walaupun kerajaan menyebut mereka akan memacu pertumbuhan sektor swasta, tapi ia masih lagi bersifat janji yang bukan dalam bentuk bagi saya memang ada kerja-kerja yang akan ditawarkan dalam sektor swasta. Khusingan saya juga ialah berkaitan dengan belia yang menganggur, mereka yang menanggung hutang pengajian daripada PTPTN ataupun mereka yang tercicir daripada pengajian. Golongan belia yang menganggur sudah dianggarkan ataupun dalam jawapan parlimen sudah pun mencecah hampir 100,000
yang terdiri daripada golongan yang menghabiskan pengajian mereka di peringkat siswaza. Apakah nasib mereka ini? Sekali kalau kita lihat daripada unjuran yang telah disebut oleh kerajaan dalam bajet 2012, pengangguran yang dianggarkan oleh kerajaan Malaysia mencapai 3.5%, iaitu merangkumi mungkin hampir 400,000 daripada guna tenaga rakyat Malaysia. Itu pun unjuran ini masih lagi dipertikaikan oleh pakar-pakar ekonomi. Benarkah dalam keadaan negara diramal berdepan dengan krisis ekonomi, pada masa yang sama ekonomi dunia yang semakin menguncup, kita boleh mengunjurkan hanya 3.3% sahaja mereka yang akan berada di dalam bentuk ataupun yang menganggur. Dalam keadaan negara mengembang pun kita mempunyai unjuran yang hampir serupa. Bagaimana dalam keadaan kita berdepan dengan situasi yang mungkin lebih teruk pada 2012, 2010, 2011 kita dijangkakan ataupun ekonomi Malaysia dijangkakan mengembang, tetapi kita masih lagi berdepan dengan pengangguran dalam lingkungan 3% lebih. Perkara yang seterusnya, yang keempat yang saya ingin sentuh dalam perbahasan ini ialah umur pencen yang dinaikkan oleh kerajaan ke 60 tahun. Bagi saya melihat daripada persepsi orang muda, golongan-golongan muda, yang kebanyakan kawan-kawan saya masih lagi ada yang belum mendapat pekerjaan. Sudah tentulah dia akan menyekat paling kurang mereka yang memohon kepada jawatan-jawatan kerajaan, terbeku jawatan ini selama 2 tahun. Begitulah juga proses kenaikan pangkat akan terbeku selama 2 tahun. Walaupun akhirnya dia akan ada pergerakan selepas daripada 2 tahun, tapi dalam keadaan pengangguran yang cukup banyak, yang cukup mendesak ini, bagi saya 2 tahun ini sebenarnya menutup peluang daripada golongan belia untuk mendapat ataupun terlibat dalam pekerjaan, dalam alam pekerjaan. Di mana yang saya sebut tadi, dalam 2 tahun ini kerajaan ataupun janji daripada Perdana Menteri, Menteri Kewangan untuk mewujudkan peluang baru melalui sektor swasta. Bagi saya dia masih lagi sangat subjektif dalam keadaan unjuran angka pengangguran yang semakin membesar. Boleh yang kelima, tadi ekonomi sikit je. dulu tak bagi ke saya? Tak bagi. Dulu hang tak bagi. Sikit bagi. Lain kali hang bagi, saya bagi kemudian. InsyaAllah. Lain kali. Ni tak bagi. Minta maaf. Boleh bagi. Minta maaf Kota Belud. Lain kali kita jumpa. InsyaAllah. Sikit je nak tanya sikit pasal ekonomi ni. Yang kelima. Kemudian. Ekonomi. Yang kelima. Tengok last kali kalau ada ruang kita bagi kepada Kota Belud. Saya janji. Akhir, ya. Yang kelima. Saya sangat gusar sebenarnya Tan Sri yang dipertua. Apabila bajet ini yang saya anggap sebagai satu bajet populis yang hanya menyebut durian runtuh yang akan diberikan kepada peneroka apabila syarikat Felda Global Ventures akan disenaraikan di Bursa Malaysia. Ya betul, dia mungkin durian runtuh ini diberikan oleh kerajaan. Bagus bagi saya. Apa nasib yang berlaku kepada generasi kedua dan juga ketiga Felda yang diumumkan hanya kepada peneroka Kota Belud? Hanya peneroka yang jumlahnya ratusan ribu. Tapi bagaimana nasib generasi kedua, ketiga yang mereka berjumpa mengadu kepada saya bahawa mereka tidak ada pekerjaan, mereka tidak ada tanah, mereka tidak ada rumah kediaman? Apa nasib kepada mereka? Betul kerajaan telah mengumumkan untuk menaikkan, iaitu skim rumah pertamaku daripada 200,000 hingga ke 400,000. Ya, tetapi di mana mereka akan duduk dalam keadaan mereka tidak ada pekerjaan? Ini yang berlaku di seluruh, bukan sekadar Felda, tapi juga kepada generasi kedua dan juga ketiga Felda, Fekra, dan juga lembaga-lembaga kerajaan negeri, lembaga-lembaga bersama kerajaan negeri, kerajaan pusat, seperti Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Ketengah, Kesedar dan juga lain-lain lagi. Ini Tuan Tan Sri yang dipertua membabitkan bagaimana rakan-rakan saya yang seumur dengan saya, mereka nak survive, dan juga mereka menyebut kepada saya, kami bukan sakat nak makan, tapi pada masa yang sama nak kahwin pun tak boleh. Jadi bagi saya kerajaan perlu melihat dalam lab-lab yang di ni apa nama Lenggung dan nak kahwin dua dan Sri Spika. Jadi kena tengok juga insentif yang dibagi kepada golongan-golongan seperti Lenggung ini.
dengan kawan-kawan seperti Lenggong ni. Berat pakai dua kata orang Boleh dah, Yang Berhormat. Yang tu kita bincang di luar. Soalan sikit je, Yang Berhormat. Yang ni kita bincang di luar. Saya janji saya bagi ya. Elok daripada hang tak bagi langsung. Yang keenam, saya juga masih lagi menunggu pelancaran skim amanah yang patuh kepada syariah. Kerajaan mengumumkan satu skim, nama skim amanah yang akan dilancarkan melalui permodalan nasional berhad. Jadi 10 skim, saya ingat hampir 10 skim yang dilancarkan oleh kerajaan sebelum ini, tidak ada satu pun yang patuh syariah. Ataupun kalau saya silap, minta menteri tolong betulkan. Dan bagaimanakah kerajaan hendak mengembangkan perkara ini dan memberi peluang kepada mereka yang benar-benar ingin berpegang kepada ajaran Islam, dan juga menawarkan kepada kaum-kaum yang lain, kawan-kawan kita daripada kaum Tionghoa dan juga India, satu skim dalam keadaan kita mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi persekutuan, untuk memberi peluang kepada orang Islam dan juga kepada mereka yang komited kepada Islam untuk melabur dalam skim yang patuh syariah. Jadi saya rasa kerajaan masih mempunyai peluang untuk mengumumkan skim-skim seterusnya. Saya amat berharap dan saya menunggu pengumuman daripada kerajaan. Yang ketujuh, dalam bajet yang dikemukakan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, saya masih lihat peruntukan kepada sekolah agama rakyat, tanpa menafikan peruntukan kepada yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil dan juga sekolah mubalik. Tapi pada masa yang sama, sedarkah kerajaan bahawa sekolah agama rakyat di seluruh negara ini mempunyai ataupun berjumlah 161 buah dengan pelajarnya sudah pun menjangkau 20,764 orang murid, masih lagi tiada cerita di dalam bajet? Adakah masih lagi berlangsung dendam politik lama yang disambung daripada satu Perdana Menteri kepada satu Perdana Menteri? Saya terlibat secara langsung dalam sekolah-sekolah seperti ini, dan kami membaiki dan kami membangunkan semula sekolah-sekolah yang runtuh, yang ranak, yang musnah akibat daripada penerikan bantuan per kapita yang diumumkan secara tiba-tiba oleh mantan Perdana Menteri Tun Mahathir suatu ketika dulu. Saya cukup risau sebenarnya apabila melihat tanah-tanah yang diwakafkan oleh orang-orang Islam untuk pembangunan pendidikan yang sebelum itu disokong dengan baik melalui institusi ataupun agensi seperti LEPA yang diwujudkan oleh kerajaan, tiba-tiba hilang pendapatan dan akhirnya terpaksa ditutup. Berapa banyak kewangan yang telah dibazirkan ataupun yang telah dikeluarkan, bangunan-bangunan yang dibina akhirnya runtuh dan akhirnya berlumut. Parantrap. Tunggu saya bagi last. Nanti nak lagi kumpul dulu soalan-soalan tu kan, kita sebut lagi. Macam tak nak bagi ya. Kita bagi ya. Begitu juga dengan sekolah rendah agama. Jumlah sekolah rendah agama di seluruh negara berjumlah 1,132 buah dengan 208,000 pelajar yang masih terbelakang. Jadi Tan Sri yang dipertua, saya terlibat secara langsung dalam membangunkan sekolah-sekolah agama pendidikan ini di Langkawi, di Alostar dan juga di Gurun. Kita di Bandar Kuar Cebedak kita bangunkan ya, dengan sumbangan daripada orang ramai. Sekolah-sekolah agama persendirian swasta ini. Kait yang tu berkaitan yang disebut tu. Nak tanya saya. Okey sikit ya, okey. Sikit. Kota Belud sekali lagi ya. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Saya tertarik dengan ucapan Parantrap komitmen untuk kerajaan pentingkan dari segi pendidikan agama. Tapi kalau Parantrap kata bahawa kerajaan langsung tidak memberi perhatian, itu tidak betul. Sebab Parantrap dia hanya sebut sekolah mubalik 100 juta, sedangkan sekolah agama pun 1 juta. Nanti sekejap. Tapi saya nak tanya, dalam bajet Pakatan Rakyat disebut Pakatan Rakyat dalam bajet yang alternatif dibuat itu untuk mengurangkan sebanyak 10 bilion. Betul tak? 10 bilion daripada Jabatan Perdana Menteri. Tahukah saudara, Yang Berhormat, bahawa 10 bilion itu juga sebenarnya akan melibatkan tak kurang dari 40 agensi di kementerian, 27,000 orang pekerja, dan antara yang terlibat juga kalau pengurangan itu berlaku ialah soal pemberian bantuan kepada sosial agama ini. Jadi Yang Berhormat sebut di sini, tapi komitmen daripada ketua pembangkang lain. Terima kasih daripada Lenggong. InsyaAllah kita tengok perincian selepas daripada ini.
Sat lagi. Tak, Okey, macam kita jawab tengok ni. perinciannya Sebab selepas kalau pada ni, ikut insya-Allah. dalam Tapi bajet, di dalam pengamalan kita, termasuk di Pulau Pinang, yang apa nama pihak kerajaan selalu duk sebut tu, kan? Kita ada penambahan kepada sekolah-sekolah agama. Tak, ni Di Kedah kita ada Pakatan penambahan, Rakyat, kita ada 10 penambahan bilion. di sekolah agama. 10 bilion nak dikeluarkan dari Jabatan Perdana Menteri. Sebenarnya itu juga Okey, tak apa, sebahagian tak apa. daripada bajet Okey. yang Tak apa, diperuntukkan tak apa. untuk sekolah-sekolah. Tapi- okey, terima kasih, agama. Lenggong. Di Okey, bawah saya Jabatan faham. Perdana Menteri. Okey, saya Wajikin. faham, Lenggong. Okey. Berbeza pandangan Okey, dah dengan sampai. semua. Okey. Dia tak faham je. Di peringkat Kedah. Tak apalah jawab. Di Saya tak kerajaan apa nak jawab. Kerajaan Jawab. Kedah. Tak apa. Kita saya ada tak faham. lah, Minta kita ada penjelasan. peruntukan 10 kerajaan bilion Kedah, tadi. kerajaan Selangor, kerajaan Pulau Pinang, itu Tak. bajet Pakatan Rakyat. Bukan. Dalam bajet alternatif yang Pakatan Rakyat. Tak, bajet dalam peringkat negeri pun kita bagi. Ini bukan negeri, bajet alternatif ini. Ini Tak, bajet. tak apa. Okey, kita bincang Bajet lagi. ini. Teruskan hujah pada Saya nak Bajet semaksudnya ini, dalam dalam bajet bajet Pakatan ini. Rakyat ni, bajet ni. Ya, dalam Bajet bajet ini ini menunjukkan dikurangkan. 10 bilion Tidak nak ada. dikurangkan Ya, Jabatan Menteri. kita masih ingat Bajet ni. penarikan bantuan per kapita itu yang memiskinkan sekolah, menyebabkan apakah Abang yang penutupan Muhammad tahu sekolah bahawa berbelas-belas 10 sekolah bilion agama. itu juga? Jadi cukup. Saya tu dah mau bagi kat Lenggong ni. Jawablah dulu. Bagi last. Tu saya kata last lagi. Bagi saya bagi hujah-hujah saya dulu. Nanti bagi tahu last. tu ke mana. Okey. Yang seterusnya yang ketujuh tadi. Saya tidak menafikan bantuan yang diberikan kepada sekolah mubalik, sekolah rendah jenis kebangsaan dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, dengan jumlah 1132 buah, dengan 208,000 pelajar yang masih lagi dinafikan oleh pihak kerajaan. Yang ke-8, saya juga masih menanti pengumuman daripada pihak kementerian dan pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan, untuk mengarahkan atau mempunyai satu polisi terhadap syarikat-syarikat JLC kerajaan untuk menggunakan instrumen kewangan Islam ataupun menggunakan sistem perbankan Islam. Karena komitmen kerajaan dalam memastikan Malaysia menjadi suatu hub kepada kewangan Islam yang selalu disebut oleh Menteri Kewangan, selalu disebut oleh Perdana Menteri, dan juga di dalam bajet disentuh juga tentang sukuk dan sebagainya untuk menyokong perkembangan sukuk-sukuk ini. Telah diberikan insentif tertentu. Tapi sedarkah pihak kerajaan bahawa di sana JLC yang mengamalkan instrumen kewangan Islam dan juga menggunakan sistem perbankan Islam yang diperkenalkan oleh kerajaan sendiri, hanyalah 22% ada penyertaan JLC untuk menyokong perbankan Islam. Jadi sudah tentu saya ingin melihat ada komitmen yang cukup padu daripada pihak kerajaan, pihak kementerian untuk mengarahkan JLC ini. Kalau kita benar-benar ingin menjadikan Malaysia ini sebuah hub kewangan Islam, maka kita kena mulakan dengan diri kita. Mulakan dengan JLC yang dimiliki oleh kerajaan, terutamanya Petronas dan sebagainya, yang masih sampai sekarang kita masih lagi menunggu pengumuman daripada Petronas sebagai misalnya untuk mengumumkan zakat seperti mana yang diwajibkan oleh Islam. Yang ke-8, Tan Sri Petua. Yang ke-9, saya kecewa apabila saya melihat atau mendengar bajet ini, yang sebelum ini kerajaan telah menyebut bagaimana akan dilakukan peperangan secara terus terhadap rasuah dan juga ketirisan. Sahabat-sahabat saya membangkitkan laporan-laporan daripada Ketua Audit Negara sebagai misalnya, anggaran ketirisan, kerugian duit rakyat akibat daripada rasuah yang berlaku, termasuklah yang diumumkan pada tahun 2008 yang kehilangan 28,000 juta duit rakyat. Ini saya kena minta sedikit. Sat lagi, Penting, tak. Ini Sat lagi, penting. last. Fakta tu salah. Kalau tidak saya gunakan apa nama ni, Sat lagi. point of order. Saya kata saya cakap dulu. Kalau saya gunakan akhir point of order. you bangkit. Kalau You tidak tak saya bagi gunakan langsung. point of order. You tak bagi langsung. Tak, Saya betul. tak guna point of Yang, Allah, gentleman lah. Tan Kita Sri pun tak Pengerusi, guna Tan apa Sri semua ada peraturan betul. tu. Allah pada Tak, terang. Tan Sri, Gentleman, lagi, tak terang. lagi. Point of order. Gentleman. Ha ni faham ke Point dah of order, cakap point pasal of order. Kedah Minta maaf, hari? Tan Aku Sri. cakap pasal Kedah hari. Point of order. Tan Sri. Faham ke dah? 36-12 Okey. mengelirukan Dewan. Saya ingin terangkan yang Tan Sri, dan kita sudah bincang beberapa kali bahawa jumlah, dengar yang berhormat dengar sekali ini, jumlah 28 bilion ketirisan yang disebut berulang kali oleh pembangkang tidak pernah ada di dalam buku auditor laporan audit negara. Tidak pernah. Mana you tahu? You bawa bukti.
Saya sudah beberapa kali Tan Sri mengatakan di sini bahawa di dalam laporan audit Ketua Audit Negara tidak pernah disebut 28 bilion. Apa yang berlaku yang berhormat? Okey. Apa yang, Tan Sri, saya bercerita dengan Tan Sri. Okay. Apa yang berlaku yang Tan Sri saya tak ialah bangkitkan yang tu. Okey, yang berhormat, saya bercakap dengan Tan Sri yang berhormat. Cukup dah, Tan Sri faham dah tu. Dia faham sebab duduk sudah. Setiap kali duduk 28 bilion ini tidak betul Tan Sri. Dia mengelirukan. Okey, kalau tak betul biar menteri jawab. Biar Itu sebab saya katakan tadi biar menteri jawab. Saya nak bahas dia punya pasal, nak bahas apa pun. Saya dalam point of order yang berhormat. Dah sekarang you menteri saya point of order sekarang ni yang berhormat. Menteri jawab sudah. Point of order yang berhormat. Okey. Jadi Tan Sri, saya minta kalau boleh dah nak cakap bangunlah. Cakap setiap nak. Ini point of order. Macam orang apa lagi. Tan Sri. Okey, Tan Sri. Saya minta 28 bilion ini ditarik balik. Sebab ini amat mengelirukan rakyat. Jumlah ini tidak pernah disebut di dalam laporan Ketua Audit Negara. Mana-mana laporan Ketua Audit Negara. Ianya satu jumlah yang telah disebut oleh seorang wartawan dalam satu surat khabar di negara kita yang mengatakan berkemungkinan 28 bilion. Jadi saya minta yang berhormat. Cantik sudah hujan daripada awal. Yang itu tarik balik. Okey, saya faham. Terima kasih Tan Sri. Okey, Padang Besar. Saya rasa isu ni saya dah nak panjangkan. Kemungkinan 28 juta itu berlaku ataupun tidak, saya minta adalah jawab tuduhan yang besar. Terima kasih Padang Besar. Saya minta saya sebut benarkah? Terima kasih. Saya tukar sikit Tan Sri. Saya nak sebut benarkah 28 juta. Saya bercakap dengan Tan Sri. Speaker. Dulu. Saya bercakap dengan Tan Sri, speaker. Dulu. Saya sebenarnya mengantuk, itulah saya biarkan begitu. Peraturan Mesyuarat 36/12 mesti mempunyai prima facie dan memenuhi 3 syarat. Pertama, apa yang dihujat itu adalah salah. Kedua, apabila dibetulkan ataupun disedari bahwanya salah, yang penguja tidak berbuat sedemikian. Ketiga, mempunyai niat yang penguja itu ingin untuk mengelirukan Dewan. Jadi apabila saya timbang daripada hujah yang berhormat Padang Terap dan daripada yang disebut oleh Kota Belud, kedua-duanya mempunyai asas. Jadi syarat ketiga itu saya rasa tidak hadir di situ, yaitu Padang Terap benar-benar ingin berniat untuk mengelirukan Dewan. Jadi saya lebih suka biarlah menteri itu menjawab dan apa yang disebut di Kota Belud tercatat juga dalam Hansard. Karena saya tidak ada berpeluang untuk membaca audit, maka itu saya tidak boleh buat keputusan. Jadi yang berhormat Padang Terap, saya bagi amaran yang berhormat, kalau umpamanya buat kenyataan itu, biarlah kenyataan itu konkret dan tidak dipertikaikan. Ya, Tan Sri, yang berhormat Tambun Menteri Tambun terima kasih Tan Sri yang betul. Yang berhormat Tambun pernah menjelaskan isu itu. Okey, kita minta 28 bilion itu untuk menjelaskan isu Tan Sri, untuk kita belum tak ada. Jadi sebab itu boleh tak apa berujarlah, tetapi jangan gunakan 28 bilion. Aku beh masa yang ni. Tak betul Tan Sri. Ya, amat berbahaya. Beberapa orang menteri telah pun menerangkan dengan sejelas-jelasnya 28 bilion itu tidak wujud. Tan Sri, okey, jadi saya tidak mahu dia mengelirukan Dewan. Oleh cukup baguslah itu yang berhormat. Memang 28 bilion bagi tanah merah. Tak dapat. Tapi 28 bilion jangan. Minta izin. Terima kasih. Dah lah payah nak dapat. Depa ni kacau lah Tan Sri. Surat tanah merah berhujang. Tak betul 28 bilion tu. Okey, tak apa mengelirukan Dewan. Saya faham Padang Besar tak lagi. Sikit. Sikit nampak ni panjang. Dah tinggal 2-3 minit Okey, lah. saya minta Padang Terap. Kita belah utara ni bila bercakap hang tu, kalau anak-anak kita dengar dari luar tak manis. Perkataan hang tu mintalah ditarik. Tak usah digunakan lagi lah. Saya tarik balik insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Padang Besar ayah anda saya daripada Padang Besar. Pernah beri ingatan cukup baik bagi saya. Tentulah abang kat depa sekali, jangan dok kacau sangat saya nak cakap ni. Jadi 28 bilion ni kita minta Tambun untuk tolong menjelaskan ya, Kota Belud. Okey ya. Jadi yang seterusnya saya ingin menyebutkan ya, apabila berlaku ketirisan kan, yang seperti mana yang dibentangkan laporan Ketua Audit Negara beli sofa dengan harga 35,000 tu ada, yang tu ada ya. Okey.
beli sofa dengan harga 3,000 dengan 35,000, laptop dengan harga 40,000. Akan kita minta supaya perkara ini bagaimana kita nak pastikan dengan bajet yang berbentuk one off seperti ini, bajet yang lebih mengutamakan pengurusan seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Kewangan ini, boleh kita terhindar ataupun rakyat tidak terzalim dengan berlakunya ketirisan ataupun rasuah yang lebih banyak. Yang ke-10, saya juga menyambut baik bagi saya pembangunan fizikal, bajet untuk pembangunan fizikal untuk golongan belia. Namun bagi saya perlu dibaiki. Sebenarnya kita bukan sekadar bercakap tentang pembangunan fizikal, bukan sekadar nak hidup dengan gaya hidup sehat, tapi pada masa yang sama bagaimana dengan pembangunan mental, dengan pembangunan roh yang tidak ditekankan. Saya mendengar banyak daripada ucapan-ucapan baik daripada pembangkang, baik daripada kerajaan yang telah menyebut bagaimana teruknya krisis moral yang berlaku, keruntuhan akhlak yang berlaku dalam negara kita. Dengan 3,700 lebih yang disebut sebagai laporan yang diterima rogol di Malaysia, yang mencapai satu hari lebih kurang 10 wanita dirogol di Malaysia satu hari, berbanding dengan laporan yang dibuat oleh PDRM pada tahun 2003, hanya 3 ke 4 orang wanita dirogol satu hari. Ini bagi saya adalah suatu perkara yang mengecewakan dan menakutkan rakyat Malaysia. Apa jaminan keselamatan dalam keadaan walaupun rakyat mungkin sihat, main sukan, bersukan, menang sana menang sini, walaupun selalu kalah, kan? Tapi bagaimana kita nak menjamin peningkatan saksiah, peningkatan iman rakyat Malaysia berdepan dengan cabaran yang cukup banyak berlaku dalam negara kita. Ya betul lah, bagus kita dapat gelanggang futsal, kita dapat padang bola yang diberikan oleh kerajaan, tapi pada masa sama jangan lupa jenayah, rogol, zina, bunuh, penyamun dan sebagainya yang berlaku dalam negara kita. Dulu ditanya oleh Lenggong, saya ingat dulu Lenggong pencabut dah, dia kena nak tanya, kan? Jadi dia sendiri tanya dalam parlimen, berapa sebenarnya kes jenayah yang berlaku dalam negara kita. Dijawab oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2008 rekod jenayah yang ada 211,000 kes. Pada tahun 2009 209,000 kes. Ini satu peningkatan ataupun jumlah yang cukup dahsyat, cukup menakutkan bagi kita. Jadi bagaimana kerajaan dalam mengemukakan bajet ini bukan hanya melihat pertumbuhan daripada sudut ekonomi semata-mata, pertumbuhan daripada sudut fizikal, pembangunan dalam bentuk bangunan semata-mata. Bagaimana kerajaan perlu melihat satu pembangunan yang bersepadu dengan mental, jasad dan juga roh disekalikan untuk menjadikan rakyat Malaysia ini mempunyai nilai ataupun nilai keinsanan itu sendiri. Yang ke-11, dalam kerancakan yang disebut dengan unjuran yang disebut industri perbankan kewangan Islam dan Malaysia, kerajaan mendakwa dan juga mempunyai komitmen untuk terus mengekalkan Malaysia sebagai antara hub kewangan terbaik di dunia. Tapi pada masa yang sama, dengan dana perkhidmatan profesional yang diumumkan oleh kerajaan masih lagi berbentuk pinjaman mudah yang mengekalkan atau mengenalkan faedah 4%. Bagi saya yang ini tidak sesuai. Dalam keadaan kita nak memacu negara kita, mengekalkan prestasi negara kita di antara hub kewangan Islam, tapi pada masa yang sama skim-skim yang dibentangkan ataupun dana yang dikemukakan oleh pihak kerajaan seumpama dana perkhidmatan profesional ini bagus tujuannya untuk kawan-kawan kita yang berada dalam industri perubatan dan sebagainya, masuk balik. Dia yang sebut jenayah banyak ni, kan? Jadi 2 minit lagi, Abang. 2 minit lagi, ya. Jadi bagaimana kerajaan perlu melihat dalam bentuk kita mengemukakan ataupun memberi peluang dana kepada rakyat. Dana itu perlulah kita panggil tidak mengenakan faedah ataupun menyokong sistem riba. Yang ke-12, antara isu besar yang dihadapi oleh rakyat ialah kos sara hidup. Persoalannya bajet kali ini sejauh mana memberikan nilai sebenar kepada kos sara hidup rakyat. Fomka telah melaporkan bahawa harga makanan naik ke tahap 83%
dalam masa 4 tahun. Harga gula naik 27%, sayur naik 16%, telur, daging naik 10%, dan buah naik 9% berbanding dengan tahun lepas. Maka bagaimanakah kita boleh menjamin perbelanjaan isi rumah yang kebanyakannya diperuntukkan kepada makanan daripada keseluruhan perbelanjaan mereka boleh hidup bahagia dengan keadaan harga barang yang semakin meningkat ini. Seterusnya yang dipertua, saya ingin menyentuh sedikit yang berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan kepada warga asing dan juga kad pengenalan palsu. Yang ini seringkali dibangkitkan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia. Saya bimbang sebenarnya. Walaupun kita selalu minta penjelasan daripada pihak kementerian dan juga kerajaan, sebenarnya apa yang berlaku? Adakah benar peristiwa pemberian kad ataupun my card kepada warga asing ini berlaku? Baru-baru ini dijawab oleh Menteri Dalam Negeri bahawa dia akan dibawa kepada jawatan kuasa terpilih Parlimen. Saya ingin bangkitkan, saya risau sebenarnya apabila bagaimana terdapat lebih 5,000 identiti, nama yang hampir sama, nombor kad pengenalan nombor yang sama, 5,000 identiti yang dikesan oleh Dewan Pemuda, oleh PAS. Sebagai misalnya nombor kad pengenalan yang 83% hampir sama. Sebagai misalnya saya bawa contoh di sini, Azinah binti Muhammad Fazin, kad pengenalan 800 820 025150. Satu lagi nama ialah Azinah binti Muhammad Fazil 800 829 025150, yang berbezanya hanya satu angka, iaitu 800 820 dan juga 800 829. Dia mengundi di Parlimen Pendang, dia mengundi di Don Tokai, dan lokalitinya hampir sama. Adakah benar ada dua identiti yang berbeza, dua individu yang berbeza dengan hampir sama 83-84% dengan nombor kad pengenalannya? Saya ingin bertanya juga, bagaimana Mismah, kes Mismah yang gempar satu ketika dulu yang masuk dalam negara ke negara kita pada tahun 1982, hanya memerlukan masa 6 bulan untuk boleh mendapat status penduduk tetap, sedangkan syarat Jabatan Immigration memberi 5 tahun untuk membolehkan Mismah mendapat status penduduk tetap. Kenapa rekod penduduk tetap seperti Mismah tidak dikemas kini lebih daripada 7 bulan dalam pengkalan data Jabatan Pendaftaran Negara? Jadi Tan Sri Yang Dipertua, jadi saya risau perkara-perkara yang berkaitan dengan pemberian apa kita panggil warga asing ataupun pemberian kerakyatan kepada warga negara yang jumlah yang diumumkan oleh pihak kerajaan daripada tahun 2008 hingga 2011 iaitu sebanyak 27,293 orang, sedangkan pada masa yang sama rakyat kita bersaing untuk mendapat pekerjaan, untuk berniaga dalam negara kita 27,000. Tan Sri Yang Dipertua, begitu juga sikit. Begitu juga, kenapa ada jumlah yang terlalu ramai, iaitu 170,000 pengundi yang mempunyai kad pengenalan berkod negara 71, di mana kod tersebut tidak ditafsirkan dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Kami orang muda, kami takut negara kita digadai dengan begitu mudah oleh warga asing, mudah untuk mendapat kad pengenalan, my card dan sebagainya, dan akhirnya diberi peluang untuk memilih pemimpin, untuk memimpin negara kita. Sikit. Terima kasih Pak Daun Terap. Saya ingin menanyakan sama ada Pak Daun Terap setuju bahawa kita mendapat khidmat yang baik daripada anggota tentera dan anggota keselamatan untuk mempertahankan negara kita supaya tidak digadai kepada orang asing. Tetapi malangnya hari ini kita dapati bahawa JPN yang dimaksudkan oleh Pak Daun Terap tadi, JPN sendiri telah melaksanakan kerja-kerja menggadai negara ini kepada orang asing. Jadi saya minta sama ada pendapat daripada Pak Daun Terap. Terima kasih. Yang ni yang kita risau, yang selalu diimbulkan oleh pembangkang. Sebelum daripada ini, penafian daripada SPR, nafi, timbalannya nafi, ketuanya nafi. Tapi pada masa yang sama, baru-baru ini, minggu lepas saya ingat saya, ada 40,000 nama yang meragukan, yang akan dipamer semula, akan dibantah, sekiranya tidak ada orang bantah, akan dikeluarkan daripada senarai SPR. Adakah ini seolah ada satu kerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara? Saya risau, kerisauan saya ini kongsi oleh rakyat Malaysia. UMNO, PAS yang duduk tempat saya suruh minta bangkitkan perkara ini. Termasuklah juga bagaimana satu kad pengenalan lama
dimiliki oleh dua individu yang Panjang sama. lagi yang berhormat. Okey, Panjang lagi. Sikit saya nak gulung. Ya, betul ah. Sebagai misalnya, bagaimana satu kad pengenalan lama dimiliki oleh dua individu yang sama. Seolah-olah kad pengenalan lama ini melahirkan dua kad pengenalan baru. Contohnya, Mariam binti Su, kad pengenalan lama A2278510. Nombor kad pengenalan baru 7206160. Saya baca yang tu je. Kad pengenalan yang sama. Namanya seorang lagi Mariam binti Su. Kad pengenalan sama dengan kad pengenalan yang saya bacakan tadi. Tapi kad pengenalan barunya memang berbeza. Kenapa boleh jadi begini? Bagaimana sistem yang digunakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara untuk memastikan perkara ini tidak berulang, bertindih dan sebagainya. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, saya merasakan itu yang saya nak sebut di dalam perbahasan bajet ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana beri peluang kepada saya. Oleh kerana itu perkara yang saya bangkitkan tadi, saya harap diberi perhatian untuk dijawab oleh pihak kementerian, oleh pihak kerajaan selepas daripada ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sipitang.